Tak tahu. Ya apa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita masuk ke dalam bab yang baru setelah kita menghabiskan hadis-hadis di dalam bab yang lepas. Kita masih lagi di dalam kitab At-Taharah. Cumanya kita dah habis tentang air, kita masuk berhubung dengan babu al-aniyah, bab tentang bekas makanan atau bekas minuman. Asal perkataan aniyah merupakan jamak plural kepada perkataan ina, iaitu bekas minuman, dan dia boleh juga dijamakkan, kadang-kadang dijamakkan dengan awan, boleh dengan jamak yang ni plural, yakni ina atau aniyah bermaksud bekas minuman, utensil, yang benda bekas untuk kita letakkan minuman. Kita mungkin heran kenapa selepas daripada kita bahas, kalau kita lihat di dalam bab-bab yang lepas, dalam bab yang lepas kita baru menghabiskan satu bab, iaitu babul miyah. Di dalam babul miyah kita bincang tentang air. Sepatutnya lepas air kita bincanglah tentang wuduk. Tapi mengapa dibincang tentang berhubung dengan bekas? Kenapa Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani letakkan tentang bekas minuman, bekas makanan? Kerana air tak dapat diisi melainkan di dalam bekas. Maka ada hukum bekas. Sebelum nak cerita bab wuduk ke apa, kena cerita bekas yang nak digunakan untuk meletakkan air berkenaan. Maka dengan itu kita lihat dia letak bab ini di dalam bab yang berikutnya, iaitu babul aniyah selepas babul miyah. An Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kamu minum di dalam bekas minuman yang dibuat daripada emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kamu makan di dalam bekas, atau sihaf ni pinggan, piring ke pinggan, yang pinggan daripada daripada keduanya, yakni daripada emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya, kerana itu semua untuk mereka di dunia. Mereka ini merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka gunalah di dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kamu pada hari akhirat, yakni kamu tak minum dan makan dalam bekas daripada emas dan perak di dunia, kerana kamu akan minum dan makan daripada bekas emas dan perak di akhirat. Hadis ini an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ibn al-Yaman, al-Yaman ini bapa dia, nama dia Husl, nama dia Hisli atau Husail, Hisl atau Husail, tapi Hisl dalam riwayat Bukhari. Dia Huzaifah, dan bapa dia dikenal dengan Al-Yaman, kerana dia masuk di dalam kabilah Bani Ashhal. Dia adalah merupakan, ibunya merupakan seorang wanita Ansar. Dia dan bapaknya kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, kedua mereka. Bapa dia Hisl ini telah syahid di dalam peperangan Uhud. Dia dan bapa dia menyertai peperangan Uhud. Bapa dia syahid dalam peperangan Uhud. Cuma bapa dia dibunuh oleh orang Islam kerana salah sangka. Sangka dia di pihak musuh. Lalu mati. Abi dia beritahu mereka. Mereka ingat keliru peperangan itu, maka bunuh. Dan mereka telah bunuh bapa dia, sedangkan bapa dia di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Huzaifah diat. Yakni bila orang bunuh tanpa sengaja, bayar diat. Huzaifah telah tasaddaq, dia telah maafkan. Maka dengan itu hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah baik, dan ini menunjukkan iman dia dan bagusnya Huzaifah ni. Dan berlaku tersalah pun begitu, Nabi SAW bagikan hak kepada Huzaifah, jika mau boleh tuntut dia. Huzaifah ibn al-Yaman terkenal sebagai sahibus sir ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada Huzaifah senarai nama orang-orang munafik. Dia sahabat Nabi ni ada berbagai kecenderungan. Ada sahabat yang minat dengan hukum hakam, ada yang minat dengan faraid. Ada sahabat yang ahli jihad macam Khalid. Ada sahabat macam Huzaifah, dia suka cerita-cerita yang nak berlaku pada masa depan. Banyak hadis-hadis yang disebut sebagai al-fitan wal malahim, yakni cerita-cerita fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Huzaifah hafal. Dia kata Nabi SAW qama fi makanihi, Nabi berdiri pada tempat Nabi cerita tentang apa nak berlaku pada akhir zaman.
bermula daripada tempat yang baginda khutbah tu sehingga kepada akhir zaman. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu, dalam riwayat Al-Bukhari. Hafallah orang yang hafal, lupalah orang yang lupa. Tapi Nabi cerita semua. Huzaifah, banyaklah kalau nak cerita Huzaifah ni 2 kuliah tak habis. Cerita banyak, dia suka hafal benda ni. Dia juga hafal hadis-hadis lepas ni nak berlaku apa, berapa pemimpin, siapa akan keluar, jenis mana manusia nak keluar. Sebab itu para ulama ada yang buat collection, himpun hadis-hadis yang menceritakan peristiwa akhir zaman. Al-Imam Ibn Kathir ada kitab dia, Nihayatul Fitan, An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, penyudah di dalam fitnah-fitnah dan malahim, yakni kejadian-kejadian yang malahim ni sama dekat dengan makna fitnah. Orang Melayu ni fitnah ni dia faham tuduh tanpa bukti. Fitnah ni bukan tuduh tanpa bukti dalam bahasa Arab. Fitnah maksudnya benda-benda yang berlaku yang menggugat keimanan, menggugat keamanan, menggugat kedamaian. Sebab itu apabila Quran kata al-fitnatu wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, maksudnya keadaan yang menggugat iman, yang menggugat kedamaian manusia itu lebih dahsyat daripada membunuh. Bila orang Melayu terjemah, dia kata fiham fitnah aku tu lebih dahsyat daripada membunuh. Itu terjemahan Melayu, terjemahan yang salah. Bukan itu maksud fitnah di dalam Quran. Hak tu dia panggil tohmah, tuduh tanpa bukti. Tohmah ni tohmah, tuduh. Fitnah haram lah juga, tuduh haram, tapi fitnah dalam bahasa Arab bukan itu maksudnya. Bila kata jangan waqatiluhum hatta la takunu fitnah, perangi mereka sehingga tidak berlakunya fitnah. Fitnah maksudnya sehingga tidak berlaku lagi penggugatan terhadap agama dan seumpamanya. Huzaifah ibn al-Yaman dia hafal benda ni. Sebab tu Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada zaman dia tengok bila Nabi tak ada, kalau Huzaifah keluar pergi sembah salat sesuatu jenazah, dia pergi. Kalau Huzaifah tak pergi, dia tak pergi. Pasal dia tahu, Huzaifah tahu yang betul-betul beriman dan yang bohong. Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari dia minta, dia pujuk Huzaifah, dia tanya Huzaifah, "Ana minal munafiqin?" Aku ni termasuk dalam munafik dalam senarai tu. Umar bin Khattab radhiyallahu an takut dia termasuk dalam senarai munafik. Kita confirm dah kita bukan. Kita rasa-rasa macam confirm ahli syurga lah. Sebab tu boleh menyanyi ku tunggumu di pintu syurga. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in takut mereka pada Umar. Wa man Umar, dan Umar, siapa Umar? Nak dibandingkan kan? Dibandingkan orang lain selain daripada Umar. Dia asyara mubasysyirina bil jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. Pun begitu dia takut, dia tanya Huzaifah, aku termasuk dalam munafiqin? Qala la, kata Huzaifah, la wala uzakki ahadan ba'dak. Lepas pada ni aku tak mau dah buat pujian pada sesiapa. Jangan duk tanya, aku tak mau dah soalan ni. Umar duk desak dia sepatah, la, tak masuk. Kerana menunjukkan hebatnya dan tawaduknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Huzaifah ibn al-Yaman kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Banyak dulu. Jangan kamu minum di dalam bekas emas dan perak, dan jangan kamu makan di dalam bekas keduanya. Hadis ini
timbul perbincangan di kalangan para ulama. Sebelum tu saya lupa nak sebut, Huzaifah ni dia meninggal pada zaman Ali bin Abi Talib. Umar selalu duk tanya, fitnah bila berlaku? Kata Huzaifah, bukan zaman kau, selepas kau berlaku fitnah pada zaman Uthman bin Affan. Setelah Uthman dibunuh, Ali naik menjadi khalifah selama 40 hari. Ketika itu Huzaifah meninggal. Pada zaman Umar kerap melantik dia beberapa jawatan. Huzaifah tentu orang istimewa lah Huzaifah ni. Kalau Nabi bagi dia simpan rahsia, istimewa lah. Hadis yang dibawa oleh Huzaifah ni ada perbincangan. Asal dalam kisahnya, Majusi telah serve Huzaifah minum di dalam bekas daripada perak. Lalu Huzaifah buang. Dia kata Nabi telah larang banyak kali, maka aku tak boleh minum. Kerana kemudian dia pun membaca hadis yang kita lihat. Dia baca hadis yang kita lihat. Hadis ni, zahir kepada hadis ni kita tahu beberapa benda. Yang pertama, Nabi SAW larang untuk kita minum di dalam cawan ataupun makan di dalam pinggan ke, dalam dulang ke, ataupun kita makan dalam bekas makan lah, sudu ke, apa saja daripada emas dan perak. Haram. Perkara ini ijma' para ulama tentang haram hal ini, iaitu makan dan minum daripada bekas emas ataupun perak. Ada dalam seketika dalam satu majlis di satu tempat, kawan tu, tempat tu dia serve, dia pakai perak. Saya pun pernah juga, pasal saya tak tahu kata perak. Tapi ada satu orang tokoh, dia datang, tokoh international, dia datang, dia tengok, dia tahu, dia bagi tahu ni perak ni. Bila saya tanya balik, kawan tu kita, oh dia terperak, dia tak tahu. Kita tak boleh lah, kita kata tak boleh. Kita ingat apa, besi biasa saja kan, standard steel biasa saja yang digunakan. Tapi rupanya sudu itu daripada perak. Sudu daripada perak haram. Cawan daripada perak haram. Pinggan daripada perak juga adalah haram. Haram ini meliputi lelaki dan wanita. Walaupun wanita boleh memakai hiasan daripada emas dan perak, tapi mereka tidak boleh untuk memakan dan minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Sama juga dengan hal ini kepada kaum lelaki. Maka ini tak ada masalah, jelas di dalam hadis ni. Para ulama keempat-empat mazhab, mereka kata bahawasanya hadis ini bukan menunjukkan hanya tak boleh makan dan minum dalam bekas daripada emas dan perak, tetapi tidak boleh menggunakan emas dan perak. Isti'mal, dia ada satu isti'mal, satu ittikhaz, mengambil sebagai perhiasan, satu lagi menggunakannya. Walaupun Nabi sebut makan dan minum, tapi dia kata ini termasuk mimbab at-tanbihu bil a'la 'alal adna. Maksudnya dia sebut benda hak paling tinggi, merangkumi benda-benda, dia sebut dengan benda hak paling tinggi, merangkumi benda-benda yang kecil yang lain lah. Maksudnya kebiasaannya orang guna emas dan perak untuk makan dan minum, sebab itu dia sebut emas dan perak, makan dan minum. Tetapi tidaklah menunjukkan selain daripada makan dan minum tidak haram, juga haram.
Dia orang hujah-hujah mereka antaranya bila Allah kata wala ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Adakah boleh kita ambil riba buat rumah? Tak. Kerana apa, siapa kata jangan kamu makan riba? Kerana makan itu kebiasaannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Kalau dia ambil tak makan, dia buat rumah beli tanah saja, boleh ke tak? Termasuk dalam makna yang ini. Ini pandangan pandangan majoriti besar para ulama. Kalau berdasarkan majoriti besar para ulama ini, bererti pen yang dibuat daripada emas dan perak haram untuk lelaki dan perempuan memakainya. Pasti itu termasuk dalam isti'mal. Apa lagi isti'mal? Cermin mata daripada emas dan perak haram untuk memakainya. Butang baju daripada emas dan perak untuk lelaki, perempuan mungkin dia termasuk dalam perhiasan dia, haram untuk lelaki memakai. Jam haram untuk lelaki memakai, sama ada emas ataupun untuk emas untuk perak. Yang mana termasuk dalam hiasan, wanita boleh. Tapi bukan hiasan, pen bukan hiasan, wanita tak boleh pakai. Cermin mata bukan hiasan, dia tak boleh pakai. Dan apa sahaja, apa lagi, tongkat daripada perak, tak boleh. Kita buat lagi, apa sahaja yang bukan hiasan maka tak boleh, melainkan benda-benda yang tertentu, misal hidung cedera, dia letakkan emas sebagai riwayat, kerana itu satu-satu yang dapat menghalang daripada bau dan seumpamanya. Emas lebih tahan, itu dibenarkan untuk faktor-faktor kesihatan dan seumpamanya. Lain daripada itu, semua kegunaan yang menunjukkan kemewahan orang yang menggunakannya, kemewahan orang yang menggunakannya, maka adalah dilarang, dilarang oleh syarak. Ini keempat-empat mazhab. Di sana ada pandangan di kalangan para ulama yang menyatakan hadis ni kata makan dan minum saja, yang lain tak masuk. Antara yang berpendapat sebegini ialah Al-Imam Syaukani, di dalam kitabnya Nailul Awtar, dan beliau sakan mempertahankan pandangan ini. Termasuk yang berpendapat hal ini ialah As-San'ani, yang syarah kitab Bulughul Maram ni, Subulus Salam, dia pun berpendapat begini. Termasuk dalam pendapat ini di zaman ini yang menyokong pendapat ini ialah Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, menyokong pendapat mereka, menyatakan larangan ini hanya berkait dengan makan dan minum saja. Namun pendapat ini wallahu taala alam, pertama dia terlalu minoriti. Majoriti para ulama kata semua benda, termasuk ittikhaz, yakni kalau orang tu buat bunga daripada emas untuk hiasan, termasuk di dalam larangan, termasuk dalam larangan. Kemudian para ulama, kerana dia isti'mal apa saja yang kita nak guna, steering kereta buat daripada emas. Orang Arab sebagian kaya pancung paip air daripada perak. Kesemua ni termasuk dalam larangan ini. Ini pendapat majoriti para ulama. Bahkan di kalangan para ulama ada yang menyatakan ia adalah ijma'. Namun Asy-Syaukani dan As-San'ani mereka menafikan ijma' dalam hal ini, dan mereka menyatakan tak ijma'.
Bahkan mereka kata kamu telah ubah. Nabi kata makan dengan minum je, kamu pandai-pandai lebarkan bab lain, dia kata. Wallahu ta'ala alam. Barangkali yang lebih selamat ialah pendapat yang disebut oleh majoriti para ulama dalam hal ini. Apakah sebab Nabi SAW larang? Apa sebab Nabi tak bagi hal ini? Para ulama bincang pasal apa sebab. Dalam hadis ni Nabi kata kerana benda ni untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di hari akhirat. Yang ni dia panggil ta'lil nabawi. Yang ni Nabi yang kata. Di sana para ulama ada kata sebabnya kerana ia boleh kasril qulubil fuqara, boleh menyebabkan orang miskin rasa cemburu ataupun rasa sedih lah tengok hebat mereka ni kaya sangat. Tapi pendapat tu tak kuat. Habis tu kalau orang kaya pakai kereta mewah, orang miskin tengok jadi haram pula kereta mewah. Jadi walaupun ulama ada menyebut pendapat itu, kita rasa yang tu tak kukuh. Kalau saya renung pada pendapat yang kuat pada nilaian saya rasa yang kuat ialah kerana emas dan perak. Kerana emas dan perak itu sendiri merupakan kejadian Tuhan untuk mana manusia gunakan sebagai satu komoditi mata wang yang mana manusia gunakan di kalangan manusia. Sampai daripada dulu sampai sekarang, wang yang hakiki backupnya nilainya emas dan perak. Sebab tu dinar emas dan dirham perak. Tiba-tiba ada orang dia tak gunakan benda ni, orang lain semua tak cukup, dia ambil buat perhiasan dia. Maka kerana walaupun banyak benda-benda permata lain dalam dunia ni ada, sampai hari ini masih dikira backupnya ialah emas dan perak. Harta lain berubah-ubah, emas dan perak ini sentiasa ada value dia. Sebab tu duit kertas tu kertas je. Kalau kita pi atas nilai duit kertas RM100, tak ada lah nilai RM100, 10 sen kot. Tetapi nilai di sebalik kertas itu apa dia? Kebergantungan dia kepada apa yang backup dia. Emas yang backup dia. Siapa sebenarnya tu lah, melainkan Amerika cetak duit kosong kerana dia tipu dunia. Tapi sekeping emas, tapi duit duit RM1, duit RM100 itu, katakanlah satu orang tu mati satu tempat, satu beg duit RM100, dua ada berapa juta dalam beg dah. 100 tahun kemudian orang jumpa duit RM100 itu tak mungkin, tak boleh pakai dah. Tapi kalau sekiranya dia mati dengan satu beg daripada emas, 300 tahun kemudian orang jumpa emas masih boleh dipakai. Sebab the value of the money is in the money. Duit tu ada value. Sekeping dirham, sekeping dinar emas, sekeping dirham perak ada nilai, pi timbang ada nilai. Sekeping kertas yang tulis RM100, kita faham ada value. Kalau zaman Jepun dulu, duit pokok apa? Pokok pisang. Orang tua-tua dulu dan pokok pisang lah. Tanggung sekundi pun tak apa beli-beli benda. Sebab apa? Value tak ada. Yang nak backup duit tak ada. Sebab itu maka emas adalah nilai. Adalah nilai. Maka Allah Azza wa Jal suruh jadikan nilai ni di mana manusia berdagang di kalangan mereka.
bukan sebahagian yang mengambil dan menghimpun daripada sebahagian yang lain. Maka dengan itu diharamkan untuk orang lelaki dan perempuan makan dan minum di dalam bekas emas dan perak dan menggunakan apa-apa daripada emas dan perak. Mungkin adakan soalan tanya ialah, macam mana orang lelaki pakai cincin daripada perak? Boleh tak lelaki pakai cincin daripada perak? Wanita pakai cincin perak boleh tak? Tak ada masalah, ini sepakat. Wanita pakai emas boleh tak? Emas lebih sepakat. Walaupun perak tu ada perbincangan, tapi emas wanita, Nabi kata yang ni halal untuk inas min ummati, untuk kaum wanita di kalangan umatku, dia boleh pakai. Tapi dia kena bayar zakat lah, kan? Pakai dengan kadar-kadar yang dia pakai lah. Sebab tu dalam fatwa Perlis punya fatwa, yang hiasan pun kena bayar zakat, kan? Kalau tidak dia hias, kan? Anak cuba tengok tangan mami luka tu sampai terani mami punya mai, kan? Jadi lelaki emas diharamkan kalau dia pakai. Nabi SAW tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, Nabi tengok satu orang pakai cincin emas, dia lelaki. Nabi SAW ambil dia, fanaza'ahu wa tarahahu. Nabi ambil, Nabi buang, Nabi baling cincin tu. Nabi kata, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Nabi kata, sengaja seseorang kamu cari, ambil bara api neraka, fayaj'aluhu fi yadihi, kemudian jadikan bara api neraka tu di tangan dia. Nabi buang. Lepas tu Nabi pergi, orang kata kat dia, orang kata khudhu wantafi', ambil lah cincin hak Nabi buang tu, jangan pakai dah lah, pergi jual lah. Dia kata, wallahi la akhudahu qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tak akan ambil dah, Nabi pergi buang. Nabi buang, aku tak sama ambil dah, aku tak mau. Nabi yang cabut buang daripada tangan aku. Sahabat ihtiram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang kadang-kadang kita tengok dia pakai cincin emas, lelaki. Ada pakai rantai emas, kadang-kadang kedai makan kedai apa, dia buka dada dia sikit, bagi tunjuk sikit, bagi nampak emas. Ini adalah haram. Sengaja dia ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fa yaj'aluhu fi yadihi. Sengaja seseorang kamu pergi ambil bara api neraka dan kemudian letakkannya pada tangan dia. Kalau kat tengkok dia, letakkan dia pada tengkok dia. Lelaki tidak memakai emas. Demikian lelaki tidak memakai sutra, tidak memakai sutra. Dan kita apabila tengok adik-beradik kita, orang yang kita kenal, kalau kita tahu di tangan dia memakai emas, hendaklah kita memberitahu ia adalah haram, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena orang ditunjuk dia hebat, jari dia penuh dengan cincin. Kemudian apakah boleh untuk lelaki pakai perak? Cincin perak termasuk dalam perkara yang dibenarkan bagi lelaki memakainya. Pasal apa dibenarkan? Kerana ada pengecualian untuk cincin perak, bukan emas. Sebab Nabi SAW telah memakainya. Kata Anas, aradan Nabi SAW an yaktuba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi. Nabi nak tulis surat kepada Kisra, Kaisar dan Najashi. Najashi ini Maharaja Habsyah, gelaran untuk Maharaja. Faqila in annahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam.
Mereka ni tak terima surat melainkan kena ada khatam ni, cop lah, cincin. Kata Anas, fattakhidha khataman min fiddah, Nabi ambil cincin daripada perak. Naqasha fi, tulis kat cincin tu Muhammad Rasulullah. Ka'anni ara bayadahu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kata Anas, aku masih nampak cincin tu kat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahas tentang masalah ini, iaitu masalah lelaki memakai cincin perak. Di kalangan para ulama seperti dalam mazhab Ahnaf, mazhab Hanafi, mereka menyatakan boleh lelaki ni digalakkan pakai cincin perak jika ada keperluan, seperti seorang sultan, pemerintah, lambang dia punya pemerintahan tu. Yang biasa-biasa ni tak payahlah, dia tak kata larang, tapi dia kata yang galak tu yang. Dalam mazhab Malik, dia kata la ba'sa bih, tak apa. Dan dia kata sunnah ataupun benda tu dapat pahala kalau iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata kalau nak ikut Nabi boleh dapat pahala. Para ulama yang lain, khususnya saya rasa pendapat ni lebih munasabah kot, di dalam mazhab Hanbali khususnya, dia kata benda ni bukan sunat, bukan apa, dia harus sajalah. Sebab asalnya bukan Nabi nak pakai, tapi Nabi pakai itu sebab orang bagi tahu bahawasanya Nabi surat nak kena cop. Jadi Nabi buat cop daripada cincin Nabi SAW. Kerana dulu-dulu sultan dan semua pemerintah, mereka di cincin mereka itulah mohor mereka. Jadi mereka letaklah, itu sebabnya Nabi buat. Jadi kalau sesiapa yang rasa ada keperluan, dia boleh pakai. Kalau siapa pakai tak ada keperluan, harus sahaja dia untuk dia pakai, bukan kata sunnah. Kerana benda ni Nabi buat kerana bertujuan. Bertujuan. Contohnya apa? Umpamanya apabila Nabi solat terpaksa pegangan tungkat, bukan sunat pegang tungkat masa solat tu, kerana baginda dah tua, ataupun baginda uzur, ketika baginda uzur, ataupun baginda benda-benda yang lain yang Nabi buat kerana sesuatu keperluan. Begitulah kata dia, termasuk hal ini kepada cincin daripada perak. Cincin daripada perak, siapa nak pakai boleh, tapi bukan kata pakai cincin daripada perak sentiasa dapat pahala. Di sisi mereka kata tak ada, kerana Nabi asalnya tak pakai, dia pakai kerana sesuatu keperluan. Sesuatu keperluan. Ni kita nak kena tahu jugalah, benda yang Nabi buat kerana sesuatu keperluan. Banyaklah contoh. Seperti umpamanya apabila Nabi pakai baju, Nabi pakai selendang baginda, adakah sunnah ataupun keperluan? Kerana masyarakat dia, angin dia, sejuk dia, siapa nak buat boleh buat, bukan digalakkan semua orang Islam buat, tak. Siapa nak pakai cincin, dia boleh pakai cincin. Kemudian bincang pula para ulama, dah sebut cincin ni, sebut bilah, bukan nak galakkan kedai cincin, cerita cincin ni pakai tangan kiri ke kanan? Secara umumnya para ulama menyatakan bahawasanya bolehlah pakai di kanan ataupun dia boleh pakai di kiri lah. Walaupun hadis ada kata Nabi SAW pakai di khinsir, jari manis dia. Tetapi di dalam riwayat At-Tirmidzi, kana Al-Hasanu wal Husain yakhtatiman fi yasarihima, dia pakai cincin, Hasan dan Husain pakai cincin di tangan kiri, kedua mereka berdua. Jadi
tak ada masalah lah. Kadang-kadang orang nak bubuh, mungkin dia tangan kanan dia pakai, lepas tu dia nak makan nasi, dia kena bubuh tangan kiri lah. Kalau tidak, cincin dia penuh dengan nasi dengan gulai sekali, ya? Ataupun mungkin dia pergi toilet, cincin dia duduk tangan kiri, tak sesuai, dia ubah. Dan ini berdasarkan kepada keperluan. Mungkin orang tanya pula, ada tak jari yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita pakai cincin? Baguslah ni kan, macam-macam. Bagus orang nak ke sunnah ni, baguslah ni. Cuma bila dia nak sunnah tu, dia suka nak menega. Itu masalah. Dia tengok siapa ada peluang apa. Saya dulu pernah satu orang, bukan Islam, dia mari ke pejabat nak jumpa. Bukan pasal apa, dia kata dia ada satu barang, ini bagus punya, penting, mau jumpa mufti. Dia buat main biji kurma apa tahu, adalah biji kurma, tuan tahu lah macam-macam lah dia punya apa, dia punya corak dalam biji kurma tu. Ini dia kata ada kalimah Allah punya. Dia pun fikir macam ustaz-ustaz nega tu juga. Agama ni asalnya tak ada masalah, tapi apabila ada orang ambil kesempatan, dia jadi berniaga. Ali bin Abi Talib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Ali, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha an akhtatima fi isbi'i hadhihi wa hadhihi fa awma'a ila wusta wallati taliha. Dia kata Nabi SAW nahani Rasulullah an akhtatim, Nabi SAW larang untuk aku memakai cincin fi isbi'i hadha hadhihi wa hadhihi, dan pada tangan, pada jari aku yang ini dan yang ni. Fa'auma'a ila al-wusta, Arab ni khinsir binsir, wusta sababah ibham, dia tunjuk pada jari dia yang tengah, wallati taliha, dan jari telunjuk. Kata Ali dalam hadis yang sahih, Nabi larang pakai cincin pada dua jari ni, iaitu jari tengah dan jari yang ni. Ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Jari tunjuk ni, jadi jari tengah ni. Adapun jari ni, jari apa orang panggil ni? Jari masam, jari apa? Jari manis. Jari manis ni tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang dilarang dua jari ni. Yang ni jari yang dipakai oleh Maharaja Bomo apa ni. Para ulama bincang larangan ni larangan apa. Secara umumnya dalam mazhab Syafi'i dia kata makruh lah larangan ni, makruh. Ibn Hazm al-Andalusi dia menyatakan bahawasanya, masuk betul kan? Dia menyatakan bahawasanya haram, pasal Nabi larang. Oleh kerana walaupun ada yang ulama kata makruh, larang larangan ini, larangan tanzih dan seumpamanya, tapi Nabi larang. Ali kata Nabi larang. Pada zahir perkataan Ali, larang. Larang Nabi ni kalau tak ada kaitan yang lain boleh membawa kepada haram. Maka dengan itu kita elaklah dua jari ni bila pakai cincin. Kita elakkan tu. Berapa cincin yang boleh dipakai di jari? Cerita biar abang cincin. Dah lalu dah. Boleh tak nak cerita? Sudah biar. Sementara nak tunggu di babang. Dalam mazhab Malik dia larang, dia lebih daripada satu. Masuk tu? Bang, tak dah habis cincin.
Ya. Bismillah. Kat mana kita tadi? Cincin. Saja nak tengok. Cincin secara umumnya para ulama kata tak kira lah berapa banyak cincin yang dia pakai. Cumanya walaupun ada di kalangan ulama kata jangan lebih daripada satu, nampak pelik lah. Asasnya jangan nak jadi pelik pada orang lah, kan. Mai semayang Allah Akbar bunyi keting banyaknya cincin dia. Lepas tu mata pula besar-besar, salam dengan orang. Lepas tu makan nasi pula, rengau nasi macam tu kan, gue nasi dengan jari tu dengan cincin-cincin dia. Benda ni asalnya Nabi larang libasus syuhrah, pakaian pelik pada orang. Itu pun termasuk pelik. Kita kalau satu orang main duk tunjuk cincin besar-besar macam ni, kita pun nampak macam pelik, macam pelik. Manusia ni dengan kadar sedar. Saya ada satu kejadian dulu di airport. Ada satu budak perempuan cerita ni lah, daripada Sabah ke mana lah, kena histeria. Ada lah kot syaitan ke apa, Arab panggil masru'. Jadi mereka minta tolong. Saya terbang naik, jadi saya pun tak apalah, bukan apalah, baca ya Quran lebih kurang macam tu. Jadi sedang lah budak tu. Lepas pada tu kawan hak di kalangan mereka ni pula pilah cari satu bomo mai. Budak ni sedang lah, bukan apa pun kan, jin yang tu luku dia bangkit lah kan. Dia pun mai bawa dengan botol, pakai baju t-shirt putih hak dalam ni lah. Saya tengok jari dia penuh cincin, 4 ada cincin. Yang mana hak Aladdinnya saya tak tahu, kira kanan. Dia pun buat ketang-ketang dia, tarik jin tu bubuh dalam botol, tarik bubuh tutup. Dia tak habis semua masuk dalam botol. Saya ni duk fikir, dia ni kita nak macam mana. Lepas tu saya, orang kata, orang tua kata mulut lah sikit. Abang tanya budak tu, duk nampak lagi kau jin hantu? Nampak lagi. Duk mana? Tu duduk tepi tu. Saya abang ada tu masuk dalam botol tak habis lagi tu, kena tarik bubuh lagi. Mungkin dia tarik tu cincin dia sangkut. Jadi bomo ni macam tu lah kan. Hadap pi nak perangan Korea apa, cuba tengok kan, dia mental dengan jari penuh kan. Apapun kita boleh pakai cincin, tapi dengan kadar-kadarnya lah, supaya tak nampak pelik. Benda ni hiasan jari. Jangan sampai mata orang serabut. Pilih hak sesuai. Sebab tu pakai yang sesuai, pilih yang sesuai, padan dengan kita kan. Jari kita besar mana, pakai. Manusia ni normal kan, benda ni hiasan. Kadang-kadang orang dia nak hias macam dengan orang putih kan, dia kulit warna lain, Mak Saleh kulit warna lain kan. Jadi macam mana mai daripada pelik mareh ke apa, pergi ubah je, tak sesuai. Sebab tu agama ni dia larang libasus syuhrah, benda pelik pada orang. Kemudian para ulama ada bincang, boleh tak di cincin ni tulis nama kita? Tak ada masalah. Tapi kalau tulis nama Allah boleh tak? Walaupun sebahagian mereka menyatakan boleh, di dalam mazhab Hambali mereka cenderung untuk melarangnya, disebabkan kerana bimbang nanti tercemar, masuk bilik air lah apa, jadi tidak dihormati nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana orang yang berwuduk yang memakai cincin? Para fuqaha menyatakan, jika sekiranya cincin dia longgar, air boleh masuk di celahan, tak apa. Jika tak, hendaklah dia menggerakkannya supaya air lalu di bahagian ini. Bagaimana apabila dia bertayamum? Tayamum tentulah kerana debu tak sama seperti dengan air.
maka tentu dia mesti menggerakkannya daripada supaya mengenai debu itu di serata tempat. Walaupun cincin dia longgar, susah kadang-kadang debu nak kena. Tujuannya terkena debu kepada semua bahagian yang diwajibkan untuk berwudu ataupun bertayamum. Kemudian para ulama bincang, mereka semua bersepakat, bahkan disebut ijma', jika sesuatu bekas minuman ataupun makanan itu pecah dengan kadar yang sedikit, ditampung dengan perak ataupun emas dengan kadar yang sedikit, maka seseorang boleh minum daripada bekas. Kerana Anas bin Malik meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi SAW bekas qadahan Rasulullah SAW inkasar fattakhadha makana fiddatan silsilatan min fiddah. Bekas Nabi pecah, Nabi tampung dengan perak. Maka dengan kadar yang sedikit ditampung dengan keperluan tidak mengapa. Kemudian para ulama bincang, jika seseorang memakai sesuatu pinggan ataupun bekas cincin yang dicampur emas dan juga selain daripada emas, emas dicampur dengan bahan-bahan yang lain, yang mana di dalam sebahagian mazhab dia menyebut bahawa jika kadarnya sedikit maka yang mana dia tak dapat dikesan, maka dimaafkan. Sebahagian mereka letak dawabit jika sekiranya ia boleh dipisahkan, maksudnya bila dia bakar, emas tu dapat dikeluarkan balik daripada yang bukan emas, maka kadar ini dilarang. Sebahagian para ulama khususnya dalam mazhab Hanbali, dia melarang walaupun sedikit kerana bimbang kepada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbincangan para ulama dalam hal ini, namun jika tidak ada keperluan apa, hendaklah kita semua mengelakkan kerana ia larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara sebelum kita buka soalan, ialah kadang-kadang kita pergi makan di majlis yang besar-besar, orang kaya-kaya ni, hotel dan seumpamanya, mereka sediakan garpu ataupun sudu daripada perak umpamanya, ataupun bekas daripada perak, maka kita hendaklah mengelak daripada makan menggunakannya, kerana itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kita sediakan untuk orang, kita berdosa dan kita tambah dosa dengan orang lain buat benda tu. Ini kita nak kena sedar, dan kita majlis-majlis apa-apa kita kena beritahu perak tak boleh. Kadang-kadang orang pergi beliau ni khususnya kadang-kadang pergi cari sudu kecil, sudu teh tu yang kecil tu tak mahal sangat, pergi beli hak perak, hak ni bagus, kualiti daripada perak, kita bancuh air dan seumpamanya. Ini termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kadang-kadang bekas nasi yang dibuat daripada, walaupun mungkin kita tak makan terus daripada situ, tapi kita letakkan makanan, kita cedok daripadanya. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita buka soalan. Sebelum saya lupa, ada sedikit kesilapan. Minggu depan kuliah kita tangguh, Ustaz. Saya silap jadual. Dia orang buat mesyuarat fatwa pada tarikh tu. Saya dah habaq lah, jangan buat hari Selasa. Viral, tabib terkenal berzikir tepi kubur dihiasi dengan bunga-bunga. Apakah itu tawassul? Tuan-tuan, ini adalah suatu masalah yang besar, yang membabitkan ramai orang agama dalam berbagai-bagai agama cuba makan harta benda orang awam secara haram
dengan menggunakan nama Tuhan. Al-ahbar wal-ruhban ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ahli-ahli agama, ahli-ahli ibadat makan harta benda orang secara batil. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, saya pergi ke Jepun. Jadi kita pergi ke Jepun ni ada program di bawah Japan Foundation. Jadi ada tetamu, wakil-wakil lah daripada Asia. Jadi saya wakil Malaysia. Lama punya cerita lah, 2-3 tahun punya cerita. 3 tahun pun 4 tahun lebih. Jadi tak apalah, dia bawa kita macam-macam lah, bawa pergi duduk kampung Jepun, tengok Jepun macam-macam. Baguslah Jepun ni bersih, nak tak? Jepun ni agama dia tak menentu sangat. Nak kata Shinto tak Shinto, nak kata Buddha tak Buddha, dia tengok mana yang murah lah, masa hidup dan mati. Sekali kita pergi, dia bawa kita pergi shrine, dia tunjuk lah, kita pergi tengok. Jadi tunjuk dia sebelum nak masuk tu ada macam basuh muka macam tu. Barangkali dia ambil konsep tu daripada Islam ke apa, saya tak tahulah. Kita tak buat lah, orang dia kita tengok buat lah. Dia macam ablution lah, dia faham macam wuduk lah. Kemudian masuk, baguslah dia cerita apa dia ni, ceritalah ini apa sejarah dia cerita. Adalah orang-orang dia, Tok Sami dia cerita, tapi Sami dia tak macam, taklah kepala botak apa semua, panggil pakai kemas, pakai baju Jepun tu lah. Lah sekali hujung pas cerita, dia buat keluar minyak wangi. Dia kata di sini ada jual minyak wangi ni yang tak ada tempat lain. Jadi dia kata siapa yang nak beli boleh belilah ni apa dengan dia punya jampi lah kat sini. Saya fikir ni idea ni dia ambil daripada kita ke kita ambil daripada dia? Macam itulah sebahagian golongan agama, barang-barang ceramah semangat itu penegakkan Islam, mahkamah Islam, lah kali tolong beli barang saya. Saya ada dalam kereta, duduk di luar. Manusia cuba ambil, kemudian gunalah benda agama, bab tawasul dan seumpamanya. Para fuqaha yang bincang bab tawasul dahulu ataupun para ulama, mereka pun tak buat nega macam ni. Maka bincang satu orang bertawasul dengan memanggil Allah Ta'ala, bukan panggil orang tu, dengan kelebihan fulan tu orang soleh. Berapa benda cara tawasul? Ambillah tawasul, taklah sebelah tawasul amal soleh apa semua yang pernah kita ceritakan. Tawasul dalam erti kata seseorang pergi kata, Syekh tolong doa kat saya Ustaz, boleh tak? Ataupun satu orang kata, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad atau kemuliaan Abu Bakar Siddiq, hamba memohon kepadamu supaya memustajabkan doa. Ada khilaf para ulama dalam hal ni. Secara umumnya jika dia memohon pada Allah dan menganggap kelebihan Abu Bakar dan Umar itu ialah kelebihan yang telah disabitkan oleh Nabi SAW, tidak menjejahkan akidah apalah. Cuma masalah ni bila dia pergi tawasul dengan tok-tok wali ni, siapa dia confirm tok wali ni? Kalau hang nak tawasul dengan menggunakan orang, tawasul dengan Nabi lah, tawasul dengan sahabat. Tapi dia tak tawasul dengan semua ni, dengan tok syekh dia tu. Sahabat Nabi jamin tentu ahli syurga, tok syekh hang siapa jamin? Oh, dia kata dia serban besar, itu bukan jaminan. Bubur pula bunga-bunga apa semua, patut ada lah tokek jual bunga pula kan. Dan ini semua sebab tu kita perkara ni dalam negeri ni kita akan tentang. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah Allah kata orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, yakni ahli kitab, orang agama. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka kata ini daripada Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membeli agama dengan harga yang murah. Dia buat dah.
Allah kata fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, celaka apa yang mereka telah lakukan. Ini satu kecelakaan. Dan orang awam ni tak tahu, pakatlah beli. Ni ustaz kata ni aku nak balik bagi hang minum ni, minumlah yang ni ustaz kata. Aku beli mahal sangat kat ustaz ni, nak bagi hang elok. Elok apa? Supaya dengan minum ni boleh main masjid, boleh mengaji, tak benak sangat. Kadang-kadang kawan yang jampi tu pun taklah kata cerdik sangat. Agama tuan-tuan, dia tak turun untuk kita jadi bodoh. Yang tu saja. Tak tahulah nak pesan apa lah. Lama dah berjuang ni, berpuluh tahun dah. Nak habang kata kalau bodoh, kalau bukan agama, hantu je. Agama ni diturun untuk orang berakal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala yatadabbarun al-Qur'an, takkah kamu merenung Al-Quran? Alam tarau, takkah kamu lihat? Allah marah kat orang dan wahum la ya'qilun, mereka tak berakai. Suruh manusia ada akal. Sebab tu orang tak berakal tak wajib agama, tak wajib semayang. Mamai dia pahabak agama ni jangan kita gunakan akal. Dalam agama tak boleh guna akal. Hang tak ada akal, agama kena ada akal. Orang tak ada akal tak wajib. Tapi kalau kata akal tu akal siapa? Tak apalah. Ada benda yang tauqifi, betul. Semayang, puasa, zakat, yang ni Tuhan tentu, kita tak masuk campur. Tapi kena guna akal. Puasa sampai nak mati. Orang puasa bersama dengan Nabi SAW dalam musafir sampai pitam. Orang duk, Nabi kata laisa minal bir as-sawmu fi safar, bukan daripada sesuatu yang baik berpuasa semasa musafir. Musafir puasa baik, tapi pakai akal lah ni sampai pitam ni puasa buat apa? Ini benda yang kita kena ajak kepada anak-anak kita. Agama ini ialah agama yang menjadikan manusia bijak. Siapa saja ceramah bagi orang bodoh, kita tak akan benarkan. Lepas tu dibising lah sebab mufti ban pula. Adakah makanan dalam bekas emas itu sendiri menjadi haram dan tidak boleh dimakan langsung? Oh bagus, soalan ni penting, saya terlepas. Kalau dia bubuh nasi di dalam bekas emas, tengok, ataupun perak, kita angkat-angkat, perak ni, nasi itu halal ke tak? Kita kena tukar pinggan, boleh makan lah. Bukan kerana emas itu bukan kotor, dia haram kita makan dalamnya. Fuqaha bincang, kalau orang sediakan bekas air di dalam dulang ataupun di dalam dulang ataupun bekas perak ataupun emas untuk kita berwudu, kemudian seseorang berwudu daripada bekas emas dan perak, wudunya sah ataupun tak? Wahai para fuqaha, wudunya sah ataupun tidak? Oh, bila sebut fuqaha semua jawab sah. Kerana semua merasai diri mereka fuqaha. Wuduk mereka sah atau tak? Wuduk sah. Perbuatan haram tak? Perbuatan haram, tetapi wuduk sah. Wuduk sah. Di samping kita bagi tahu, ada di kalangan para ulama yang kata wuduk pun tak sah pasal langgar hukum Tuhan. Tapi zahirnya majoriti para ulama menyatakan wuduk itu sah. Cuma dia haram kerana menggunakan bekas emas dan perak. Batu berlian ataupun mata yang mahal, mewah, batu yang tak mahal diikat macam mana, cincin diperbuat daripada perak, adakah boleh dipakai oleh lelaki selain daripada emas dan perak, walaupun mahal lebih daripada emas dan perak? Batu permata yang dicampak oleh Titanic di dalam lautan itu,
ataupun mana-mana batu yang mahal, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak, dia tak termasuk dalam larangan ni. Dia tak sama. Walaupun batu berlian, mutiara mahal, tapi orang bukan jadikan itu sebagai asas kepada mata wang. Dan hadis hanya menyebut emas dan perak. Barangan yang bercampur dengan emas ataupun perak tadi kita bagi tahu kan, katalah cincin perak boleh pakai tak? Tapi kalau perak tu bercampur dengan emas, khilaf tadi. Sebahagian para ulama menyatakan jika langsung tak boleh dibezakan lagi dan dia menjadi sejenis bahan yang lain yang tak boleh dipisahkan, mereka membolehkan. Dalam mazhab Syafi'i khususnya. Dalam Hambali mereka lebih cenderung, di kalangan para ulama mereka mengharamkan hal ini kerana itu mendekati larangan Nabi SAW. Kalau ada orang pakai, kita tahu ada qaulam tu, tapi yang selamat adalah seorang mengelakkannya. Barangan yang bersalut dengan warna emas dan seumpamanya, jika ia salut dan dia bukan emas, warna sahaja, warna tak haram. Tapi kalau ia salut itu emas, walaupun nipis dan ia emas, dan emas tu boleh dikeluarkan balik dengan salutan itu, dia termasuk dalam perkara yang diharamkan. Menyimpan harta yang lebih baik emas dan duit. Emas tidak luput nilai. Apa ni? Seorang boleh menyimpan tak jongkong emas? Boleh. Cuma para ulama kata kalau dia buat perhiasan umpamanya itik tak boleh lah, haiwan. Dia buat rumah emas, dia beratur, aturan semua tu emas. Majoriti para ulama menyatakan larangan ini bukan saja makan dan minum, termasuk isti'mal, menggunakan, dan ittikhaz, mengambil ia sebagai perhiasan. Apa ni duk tanya saya RUU ya ni? Cuma saya nak sebut satu hal tuan-tuan, yang ni nak bagi clear dalam pandangan kita. Sekarang ni macam ada orang dia balik dijadikan kita ni ala-ala ISIS. Setengah orang dia buat seolah-olah pertembungan mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Dengar elok-elok, seakan-akan mahkamah syariah itu ialah mahkamah Islam, sementara mahkamah sivil itu ialah mahkamah kafir. Ini pahaman ini kalau tak dibendung akan menjahanamkan negara pada masa yang panjang. Di dalam Islam bukan pernah menentu, banyak, hampir 90 lebih perkara di dalam menentukan kadar undang-undang, Islam serahkan kepada ta'zir. Undang-undang jalan raya, adakah undang-undang Islam dengan tak Islam? Tak ada. Mahkamah sivil yang buat, siapa langgar lampu merah, siapa langgar laju, kena undang-undang, kena denda. Boleh tak dari segi Islam? Boleh tak? Adakah itu mahkamah kafir kalau buat itu? Tak. Ia tak kafir. Nak minum air, undang-undang kan, ataupun kita undang-undang jalan raya, pipe, saliran perumahan, besar mana boleh buat, besar mana tak boleh buat, kawasan mana yang tak boleh buat, yang diputuskan di bawah mahkamah sivil. Adakah bercanggah dengan Islam? Tak. Itu tasarruful imam manutun bil maslahah. Tindakan imam dibina atas maslahah. Umpamanya jika kerajaan, mahkamah tak benarkan kita buat rumah tepi lebuh raya,
dekat dengan jalan raya. Dia kata lah Islam tak ada dalam Quran macam ni. Tak, ini semua pemerintah pertentukan. Banyak lagi perasuah, orang rasuah. Dalam undang-undang Islam dia kata rasuah ni dilaknat, tapi dia tak bagi tahu hukuman banyak mana. Boleh tak kita sebat perasuah? Boleh. Kemudian ada orang pergi habaq, sebat dalam Islam tak sama macam sebat mahkamah sivil. Sebat dalam Islam ini tidak mencederakan, tidak keluar kulit, baju pun tak buka. Ini lagi satu benda fakta yang tak benar. Sebat yang tu ialah sebat zina. Tapi kalau orang tu ambil rasuah 15 juta, lepas tu pergi sebat dia tek 10 rotan belakang dia ambil lagi minggu depan 24 juta. Sebat ta'zir itu boleh. Sebab itu ada Umar bin Khattab pernah pukul orang sampai berdarah. Pukulan itu bukan pukulan zina, itu pukulan hukuman ta'zir. Satu orang perogol, kan, takkan rogol nak pergi sebat 100 rotan yang tak mencederakan belakang, sakit pun tak. Depa tunjuk satu video debat duduk macam tu. Kalau yang tu zina tak apalah, dia pun dia kata aku calak pun tak. Dia sebat perogol, dia kena hak mahkamah sivil tu lah. Dan itu tak bercanggah dengan syariah selagi mana tidak melanggar sampai membunuh dan seumpamanya. Bahkan pemerintah ada kadar-kadar hukum yang dia boleh buat. Dan ini orang awam kata, oh, orang bukan Islam pun benih. Oh, kalau dalam Islam macam mana salah pun, sebab baju pun tak buka, jangan kuat sangat, angkat tak nampak putih ketiak, baru pukul. Itu untuk kes zina. Juga qazaf itu pun pemerintah kena tengok. Tuduh orang zina, lepas tu duk relax, lepas tu kena dia pasal tuduh lagi. Kemudian orang awam tak tahu, bila satu orang bentang macam tu, orang tu, oh, macam tu rupanya. Tak. Sebab zina satu kes, sebab kes rasuah, sebab kes rogol, sebab kes penipuan besar, tipu orang sampai 100 juta, dapat sebab baju pun tak buka, balik duk makan kacang tepi jalan. Allah, dia kata silap 100 juta, tidak kau buat 120 juta. Dan ini mengelirukan orang awam tentang konsep mahkamah syariah dan konsep mahkamah sivil. Apa yang mahkamah sivil buat sebagian ni, sebagian besar itu memenuhi syariah. Ada satu dua benda yang tak memenuhi syariah, tapi banyak yang telah memenuhi syariah. Cuma saya nak tanya, adakah semua yang mahkamah syariah buat itu memenuhi syariah? Yang tu pun boleh tanya. Menghukum suami, mempenjarakan, mendenda suami yang berkahwin kedua tanpa minta izin isteri yang pertama, adakah syariah? Orang suami syok ialah depa. Adakah syariah? Adakah di sisi syariah suami dipenjarakan, ada enactment peruntukan untuk mempenjarakan suami jika dia poligami tanpa izin? Adakah? Tak ada. Walaupun orang kata hakim boleh buat, ini imam di atas dasar maslahah, tapi itu kalau dasar maslahah kena samakan mahkamah sivil je. Kerana sebabnya hukum orang, walaupun kau tu cakap betul, dihukum dia kerana dia bercakap tanpa tauliah. Umpamanya, adakah syariah? Dihukum bawah mahkamah syariah. Juga boleh dibincangkan antara perbezaan sivil dan syariah. Satu orang cakap, yang lain tak tahu, yang lain duk takbir. Bukan saya inti dia, tapi jangan bagi maklumat yang salah. Nak memperkukuhkan, kita setuju. Nak bagi 100 rotan, bagi 100 rotan lah orang berzina, 80 rotan orang qazaf. Tapi jangan habang kat orang dalam Islam sebat dia macam tu. Sebat kes zina dan qazaf dan minum arak. Jangan bagi orang keliru. Artinya seolah-olah kalau tegak dalam Islam tidak ada hukuman yang menyakitkan, hanya bertujuan untuk mendidik.
Ni yang potong tangan ni tak sakit. Jangan umumkan, jangan generalkan benda ni. Ini kena ada perbahasan tentang syariah. Bukan sekadar mendidik, kadang-kadang menghukum. Nakalan, Tuhan kata hukuman dari Tuhan. Marah pula bapak tu. Saya tak masuk campur. Mereka biar hampir lah kan, nampak nak buat macam mana, buat lah kan. Tapi mereka duk tanya, orang tanya kita jawab lah. Kita jawab dia pening. Ada seorang ustaz kata apa, susah kalau nak kira ustaz kata semua. Ibn Taymiyah apa, ustaz ni macam mana orang jadi ustaz? Apa proses nak jadi ustaz? Salah satu prosesnya kita kena beli kepiah baru. Ya, salah satu lah. Dulu satu orang tu mungkin berlakon ataupun jadi penghibur drama, pelakon, penyanyi. Orang panggil artis. Kemudian dia pakai kepiah, dia masuk dalam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang panggil ustaz. Dengan demikian mudahnya istilah-istilah ni, ustaz jadi artis, jadi ustaz, ustaz jadi artis. Orang kadang-kadang tak tahu, kita pun tak tahu dia dari mana. Tengok-tengok dulu kita tengok dia buat benda lain, tengok-tengok sekarang dia ustaz, dan dia telah keluarkan pandangan-pandangan hukum. So moral saya bukan kata tak ada ustaz yang ori, ada lah, ramai lah yang ori. Moralnya kalau seorang tu ada nama ustaz, terus kita bagi kat dia hak untuk memberikan pandangan agama. Ni ustaz kata ni, demam kita. Tuan-tuan pergi ke Mesir dengan Arab, dereba bah ustaz. Ya ustaz, kaifa halak? Ustaz dia. Tapi kalau pergi ke universiti, ustaz maksudnya profesor. Kalau profesor Madya, dia panggil Ustazul Musyarik. Tak apalah, jadi tak boleh lah tanya. Sedangkan ini ustaz yang kata, susah lah macam tu. Ilmu tak dasar kepada tu, dia berdasar kepada fakta. 9/10 hadis daripada perniagaan, tidak ada hadis yang sahih seperti itu. Zakat emas, perhiasan, di menerima pelih ni perhiasan kena zakat. Dia tanya macam mana hak orang gunakan emas dan perak untuk optik dan biosensor deria. Ini semua termasuk yang dimaafkan, seperti mana dimaafkan sahabat yang hidung dia cedera, digantikan dengan daripada hidung emas, dia gantikan dengan besi. Dengan besi dia tak bau, dia panggil natan, bau hancing, jadi tukar dengan emas, dia diizinkan. Termasuklah semua alat-alat sakit kita, kalau dia kata yang ni kena buah emas, semua tu diizinkan, kerana itu termasuk dalam perubatan. Cincin daripada besi, ulama khilaf. Secara umumnya majoriti ulama kata boleh, tapi ada mazhab yang tak benarkan cincin besi. Kita tahu, dia kata hanya perak untuk lelaki, tak payah buat cincin besi, termasuk perempuan juga. Tapi dalam hadis Nabi ta lawi takhasta khataman min hadid, bagilah mahar sekalipun daripada cincin besi. Esok saya ada exam midterm, killer paper, doakan saya dan kawan-kawan saya agar berusaha. Ya Allah, tolong amin, jadi berilah kejayaan kepada sahabat kita ini, mudah-mudahan dia berjaya dengan baik, amin. Tengok, dia nak periksa pun dia mai kuliah. Ini teringat nak makan sambai dah, tak dia mai.
Ustaz kata haram perempuan bersolek walaupun pakai lipstick. Apa ni? Takkah nak pergi ofis dengan muka pucat? Ni bukan saya kata. Apa sebab dia kata kat saya? Ha? Cuaca pula panas, peluh berbau. Seseorang boleh, para ulama khilaf tentang anggota yang ma zahara minha, benda yang zahir. Zahir ni tangan, inai, celak, dan juga mungkin termasuklah lipstick dan seumpamanya dengan kadar-kadarnya. Sebahagian para fuqaha menganggap itu dalam daerah yang dibenarkan kerana benda-benda itu benda yang zahir. Benda yang zahir, dia benar dengan kadar-kadarnya, tidak melampaui batas. Untuk mengelakkan, agama tak suruh semua orang Islam nampak muka macam demam, dia tak suruh. Dan akhirnya, ya, gigi emas dahulu para fuqaha bincangkan, dia termasuk di dalam, mereka sebahagiannya khilaf dalam hal ini, mereka kata termasuk di dalam kerana besi dia karat. Jadi mereka yang tetap mereka yang buat untuk apa, menguatkan, ganti gigi dia yang patah. Tapi kalau sengaja menghiaskan gigi dengan emas, ia termasuk dalam larangan ini. Dia tak ada apa saya pun saja nak rumah, ia termasuk dalam larangan ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Okey, last. Ada soalan? Habis ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita insya-Allah.